Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Sembang Tirai Prihatin yang dibawakan khas oleh Yayasan Easy Prihatin. Baik, hari ini special sebab tajuk yang kita bawa hari ini adalah tentang sebuah peristiwa yang sangat dekat dengan umat Islam. Sebab apa saya sebut dekat dengan umat Islam? Sebab pada peristiwa inilah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan umat Islam dengan satu ibadah yang sangat-sangat tinggi darjatnya, iaitu ibadah solat. Tajuk hari ini sangat special, iaitu peristiwa Isra' Mi'raj bukan sekadar ucapan. Sebabkan tajuk dah special, kita bawakan juga seorang tetamu yang sangat special, seorang yang saya kira sangat-sangat arif lah untuk kita tanya, untuk kita sembang, untuk kita berdiskusi tentang tajuk Isra' Mi'raj ini. Jadi, perkenalkan kita punya panel pada hari ini, Ustaz Ghazali Ibrahim. Kita bawakan sekali lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Cantik baju kuning sama dengan belakang tu. Baik. Ustaz, kita dah selalu sangat dengar Isra' Mi'raj ni, tapi mungkin orang kata setahun sekali kita sambut. Jadi mungkin kita nak refresh sikit lah dengan penonton. Apa sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj ni? Mungkin Ustaz boleh terangkan secara mudah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak kepada Yayasan Easy Prihatin. Terima kasih banyak kepada DMY Dai Muda Yadim Aizat. Nombor berapa Zat? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Apa siri? Awak tu masa awak masuk tu awak menang ke? Menang. Oi, awak nombor 1 lah. Oh, masya-Allah. Sorry lah saya tak follow kan. Tahniah. Alhamdulillah, insya-Allah, masya-Allah, mudah-mudahan maju jaya dunia akhirat tu. Okey, bukan kadar tanggungjawab tu, amanah juga tu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk teruslah menjalankan dakwah selagi mana ada nyawa. InsyaAllah kan. Baik, apapun syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan berlakunya Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni sebenarnya perkara yang sangat besar dengan kita. Kalau nak cerita tentang kaitan dia dengan rukun iman, memang masuklah. Rukun iman tu ada 6. Rukun iman ialah ada 6. Jadi antara perkara yang perlu, walaupun dalam rukun iman yang 6 tadi tu tak sebut Isra' Mi'raj, tapi dia kan merupakan satu keyakinan kepada yang gaib. Betul tak kan? Jadi benda yang gaib, benda yang dalam tu pula berlaku pada Nabi kita, perjalanan langit 1, langit 2, itu benda yang sam'iyat, yang ghaibiyat kan, benda gaib, benda yang kita dengar, tapi benda tu adalah benar kan. Bahkan ulama mengatakan antara perkara yang ketiga terbesar dalam agama kita. Dalam agama ni, dalam Islam ni ada 3 peristiwa besar. Satu, kelahiran Nabi. Nabi lahir itu sebab Nabi yang bawa Islam. Jadi sebab tu kelahiran Nabi itu besar. Kita tak nak ceritalah tentang menyambut maulid tu pula ada yang setuju, ada yang tak setuju, itu tak apalah. Tapi maknanya perkara nombor 1 yang dalam agama kita ni sangat besar ialah peristiwa kelahiran Nabi itu sendiri, satu. Yang kedua, peristiwa hijrah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun besar juga, sebab bila berlaku hijrah tadi tu kita tengok apa yang berlaku pada Islam. Dia punya perubahan tu berlaku. Bahkan bermulanya antara kalender Islam yang disarankan oleh Sayyidina Omar pun mengambil peristiwa hijrah tu juga kan. Kalau tidak, orang Islam tak ada takwim, tak ada kalender. Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal jadi lagu pula kan. Itu contoh kan. So tu yang kedua. Dan perkara ketiga yang besar dalam Islam ni ialah Isra' dan Mi'raj. Jadi 3 perkara, banyak orang dia fikir tentang Maulid Nabi, peristiwa yang besar, hijrah Nabi, peristiwa yang besar. Tapi kadang kita terlepas pandang bahawa Isra' dan Mi'raj pun adalah satu peristiwa yang besar. Sebab tu kalau kita tengok bentuk dakwah Nabi tu, sebelum Isra' Mi'raj, dakwah Nabi macam mana? Diam-diam, betul tak? Betul. Dakwah secara sembunyi kan, bisik-bisik. Malam ni ada kuliah, malam ni Nabi buat contoh kan, bisik-bisik tu yang kumpul dekat rumah Arkam bil Abil Arkam tu kan, 40 orang tu, kecil je kalau tengok bilik tu, kawasan tu, tapi sahabat tu duduk tu rapat-rapat. Kuliah diam-diam. Itu dakwah Nabi sebelum Isra' Mi'raj. Tapi bila Nabi turun pada Isra' Mi'raj, tengok dakwah Nabi dah berubah kepada dakwah yang terang-terangan. Maknanya
Apa nak jadi jadilah. Tu Nabi tak heran dah masa tu kan. Walaupun Nabi bila lepas Nabi bercakap duduk dekat kaki Jabal Qubais tu, Nabi dibaling batu, dihapa semua, Nabi dah tak heran dah, sebab masa tu dah berlaku Isra' dan Mi'raj. Nabi dah turun tu daripada Isra' Mi'raj. So maknanya kat situ kita tengok berlaku sejarah tu pun begitu juga. Jadi kita jangan pandang Isra' Mi'raj ni satu perkara yang kecil. Bila-bila kita dan yang disebutkan yang itulah berlakunya solat tadi tu kan, peristiwa tentang kefarduan solat tu sendiri kan. Jadi sebab itu kita dalam keadaan kita sibuk macam mana sekalipun, antara perkara yang setahun sekali memang perlu juga kita ambil tahu, itulah dia Isra' dan Mi'raj. Sebab dengan Isra' Mi'raj ni paling tidak kita boleh kita boleh perbarui iman kita. Kita boleh perbarui iman kita. So maknanya bila duduk cerita pasal Isra' Mi'raj, Nabi diisra'kan. Isra' ni maknanya perjalanan Nabi di malam hari kan? Kalau kita tengok dalam surah surah Al-Isra' kan, ataupun ialah surah Al-Isra' ayat pertama tu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kan. Jadi maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya di malam hari. Jadi asra tu maknanya perjalanan di malam hari kan. Itu kita tak cerita lagi jalan naik apa. Betul tak kan? Kalau sekarang ni kita tak jadi masalah. Kalau kita pergi ke Mekah sekarang ni pun dah ada train kan. Jadi Mekah ke Madinah, kalau kita dulu Mekah ke Madinah naik bas 6-7 jam, sekarang ni 2 jam. 2 jam setengah dah sampai, dah naik train kan. Jadi bila kita baca je ayat tadi tu, Allah jalankan Nabi di malam hari, itu belum cerita naik apa tu kan. Itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh tu kan, memang sangat jauh lah. Orang dulu tu kalau nak pergi balik kan, jalan darat 15 hari 2 minggu, balik 2 minggu kan. Itu yang bila Nabi malam tu di Isra' Mi'raj kan, besok pagi lepas subuh Nabi kumpul dekat Jabal Qubais tu, macam semua orang tak percaya. Memang tak percayalah, macam mana orang boleh pergi cepat sangat, laju sangat ya? Pergi balik pula tu. Pergi balik tu dalam masa mana kurang daripada sehari lah. Sebab pergi malam balik kan. Jadi orang dulu nak pergi 2 minggu, balik 2 minggu kan. Tu antara dia. Tapi itulah bila kita cerita pasal Isra' Mi'raj ni, boleh dikatakan keseluruhannya ceritanya tentang keimanan. Kau percaya tak percaya? Kau percaya tak percaya? Kau percaya tak percaya? Maknanya tak nak ibarat kau percaya lagi senang. Tak payahlah kau nak bahas-bahas, kau nak bahas-bahas kan? Jadi itu baru perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra'. Adapun perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa, langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, tak ada cerita. Dalam Quran tu kalau kita tengok ayat tadi tu tak ada cerita. Betul tak? Tak ada cerita kan? Tapi bukan bermaksud bila tak ada cerita kat situ tak ada ceritanya. Banyak ceritanya tu. Banyak ceritanya. Bukan semua benda yang jangan kita ingat tak ada cerita tu, tak ada lah kan? Jangan cakap kita macam tu. Kalau Quran semua nak disumbat cerita dalam tu, Quran tu bukan 1666 ayat, mungkin jadi berapa ratus ribu kan. Ayat dia pula dah satu hal kan? Jadi yang penting sekarang ni, kita selaku umat Islam, kita ngaku umat Nabi Muhammad SAW, jadi satu perkara yang tak kau kena terima, kena yakin, kena percaya. Maknanya kalau kau tak yakin, kalau tak percaya, rukun iman kau fail. Salah satunya ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi sebab tu bila Nabi turun pada Isra' Mi'raj besok tu, masyarakat ketika itu terpecah kepada beberapa golongan. Golongan pertama, yakin, bertambah yakin. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Dan masa tu pun Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq tu, orang yang membenarkan kan? Sampai orang semua marah dia, engkau ni Abu Bakar, Muhammad cakap apa semua kau percaya. Dia cakap apa? Muhammad kalau cakap lebih pada tu pun aku percaya. Sebab dia Shadiqul Masduq, dia benar lagi dibenarkan, dia tak akan menipu kan? Dia orangnya Al-Amin kan? Orangnya jujur amanah kan? Dia cerita lebih pada tu pun, katalah dia cerita dia tembus sana tembus sini pergi mana pun, aku tetap yakin pada dia. Sebab dia memang orang benar kan? Ada golongan yang kedua, sebelum tu dah beriman ikut Nabi, tapi bila Nabi turun pada Isra' Mi'raj tu, nyampah lah aku nak dengar dah. Mulalah meripik orang tu ni, cerita macam-macam, boleh terbang sana terbang sini. Ada tinggal. Maknanya elok dah beriman jadi kafir. Golongan yang ketiga kan, yang memang dah kafir, lagi kafir lah, tu Abu Jahal lah, contoh kan. Lagi tak terima Abu Lahab semua tu, golongan tu lagi tak percaya. Dulu pun tak percaya, sekarang dia lagi tak percaya. Tapi jangan terkejut, ada golongan yang keempat, yang sebelum tu tak percaya, tak menerima. Tapi dengan berlakunya Isra' Mi'raj tadi tu,
Rupanya lepas tu dia beriman. Siapa? Hamzah. Bapa saudara Nabi kan. Kalau kita tengok antaranya Nabi bila turun tu kan, so di kaki Jabal Qobis tu. Jabal Qobis ni di antara Safa dan Marwah. Jadi siapa pergi ke Mekah sekarang ni, Safa Marwah tu dah masuk dalam bangunan masjid tu. Memang kita tak nampak lah Safa Marwah tempat kita sa'i. Jadi sebenarnya di depan Safa Marwah tu ada satu bukit Jabal Qobis. Sekarang ni jadi istana. Istana King Saudi tu kat situ lah. Tetamu-tetamu negara tu kalau pergi situ duduk situ. Jadi kalau dia nak pergi Masjidil Haram, dia keluar dari bawah tu masuk pintu depan. Jadi kat situ lah. Jadi masa Nabi cerita tentang Isra' Mi'raj tu, masa tu yang Nabi kena tempeling. Ada pendapat mengatakan Nabi ditempeling oleh Abu Lahab kan? Tapi bila ditempeling Abu Lahab, masa tu Hamzah datang, dia tempeling balik Abu Lahab. Tu kan cerita kan. Tu dia, masa itulah Hamzah mengisytiharkan keislaman dia antara dia. Jadi kalau kita tengok kat situ, itu penceritaan dia. Dan masa itu juga ada pendapat mengatakan surah Tabbat yada abi lahabi watab, celakalah tangan Abu Lahab, celakalah kan. Jadi sebab tu ayat tadi tu pula disarankan kalau baca dengan suara yang lantang, Tabbat yada abi lahabi watab, tu dia kan. Sebab masa tu ayat tu pun keras, tempelak kan. Jadi kalau dia baca macam itulah, tapi orang Melayu kan, Tabbat yada, lagu kan. dia lagu kan. Tu contoh kan. Jadi bila kita tengok macam tadilah Isra' Mi'raj ni, ialah kebanyakan kita insya-Allah lah, kita orang Islam, kita dah tahu, kita dah maklum, tapi kita faham tak? Kan? Kalau kita faham, pasti kita akan berjaga-jaga, kita akan beringat, sebab dia ada kaitan dengan keimanan kita. Macam tadi tu, tiba-tiba je manusia dah terbagi kepada 4. Ada yang yakin dan bertambah yakin, lepas tu dia tak yakin dan makin tak yakin. Ada satu tu tak yakin, tapi lepas tu dia yakin. Hamzah contoh ya. Jadi sebab tu kita nak kaitkan pula dengan kita ni ya? Dengan kita. Jadi walaupun dalam Quran tu disebut dalam surah Isra' itu ayat pertama, memang ayat tu jelas, dia hanya ceritakan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi daripada Masjidil Aqsa pergi ke Sidratul Muntaha, orang kata tak cerita kat situ. Tapi bila jadi ayat begitu, apa jadi pertikaian selepas tu? Ini pengalaman saya sendiri. Saya belajar di Mesir tahun 91. Saya duduk kat Mesir 90, 91, 92 kan. Jadi ramailah masa dekat Mesir tu pun, sekarang lagi ramai. Dulu pun ramai juga, kebanyakan belajar di Universiti Azhar. Jadi kita orang ni, orang Malaysia lah ni, kalau dekat mana-mana pun sama je macam kat Malaysia juga kan. Kalau bulan Muharram ada sempena awal Ma'al Hijrah, ada ceramah kan. Bila ada ceramah ada makan. Lepas tu Rabiul Awal Maulid Rasul kan. Lepas tu bila datang Rajab Isra' Mi'raj kan. Jadi kat mana-mana pun sama je. Orang Malaysia ni kat mana-mana sama. Dekat overseas ke sama, nanti dia ada sempena-sempena. Bila ada sempena tu ada makan. Jadi kita orang dulu student. Saya masa tu umur saya, masa dekat Mesir tu saya belajar Pakistan saya 16 sampai 19, so 20. Saya belajar dekat Mesir tu umur saya 20 sampai 22 23 lah, minggu belakang macam tu. Ya, masa tu saya belajar di situ. Umur berapa? 23. Sama umur saya masa dekat Mesir dulu kan. Jadi kita ni student, bila student duit tak banyak, betul tak kan? Jadi bila nak makan tu kita kena pasang telinga lah, mana ada makan free. Bila sempena ceramah tu memang syok lah. Kita tukar lah daripada satu persatuan ke satu persatuan. Dengar ceramah nak makan kan. Ceramah tu sampingan je, makan tu yang besar je. Jadi masa tu ada satu majlis anjuran satu persatuan anak Melayu dekat Malaysia tu. Dia buat sempena Isra' Mi'raj tadi tu, ada forum, ada dua panel tu. Dua-dua tu kira abang-abang kuliah kita lah, kuliah Usuluddin, kuliah Syariah tahun 3, tahun 4, itulah. Jadi ada satu tu, kita punya panel tu tiba-tiba saya pun terkejut. Kita ni ngaji agama semua ni. Tapi lah bukan semua yang belajar Mesir tu ngaji agama. Kadang ada belajar lugah juga, belajar medik apa semua. Jadi dia jadi panel. Dia boleh cakap, Isra' saya percaya. Ni orang Islam ni, jangan terkejut kau. Kau jangan terkejut. Ustaz yang dengar ni. Ni orang Islam ni. Memang kita yang datang tu semua orang Islam belajar agama. Dia cakap, Isra' saya percaya. Kenapa saya percaya? Sebab ada satu surah namanya Isra', dan ayat pertama pun cerita Subhanalladzi asra, Isra' juga. Jadi saya percaya. Adapun Mi'raj saya masih mengkaji lagi, betul ke tak betul.
Ini 1991. Umur saya 23, umur kau sekarang dia 23. Maknanya benda ni kembali balik kau dapat cerita ni, kau ceritalah kat orang elok nanti supaya kita beringat. Jangan kita ingat sahabat dulu je yang diuji dengan Isra' Mi'raj. Sampai sekarang benda ni berlaku. Banyak. Tu dia. Cuma kalau kita tak bertanya pada masyarakat, orang tak tahu. Dia sebut tu. Isra' saya percaya. Kenapa? Sebab ada satu surah namanya Isra' dan ayat pertama pun cerita tentang Isra'. Adapun Mi'raj ni saya masih mengkaji lagi. Jadi saya pun terkejut juga lah, kita daripada kecil Isra' Mi'raj ni kita dah tahu, dah cerita pun semua kan, tiba-tiba kita pergi Mesir ngaji kat Azhar, ada budak ngaji kat Azhar, Universiti Azhar tu cakap dia yang tak percaya. Kita terkejut ni, ini kalau balik Malaysia ni ceramah kat orang kampung macam mana? Mesti makcik-makcik nanti akan terkejut, habis selama ni kita kena tipu lah. Jadi macam tu. Yang bagi ceramah pula belajar Al-Azhar, ada doktor pula, ada apa. Ni cerita dia. Saya bukan nak burukkan siapa, tapi ini situasi. Kan? Jadi sebab itu kan mudah bila benda ni dah dibahas sekian lama kan. Kalau kita tengok perbahasan ahli sunnah wal jamaah pun, Nabi memang betul diisrakan. Ada pendapat mengatakan Nabi diisrakan dengan jasad, ada yang katakan dengan jasad dan roh, apa semua kan, perbahasan. Jadi dah ada lah. Yang penting benda tu memang berlaku. Tiba-tiba Mamat dikata saya tak percaya dengan Mi'raj. Walhal sebenarnya kalau kita buka lagi dalam Quran tu, sebenarnya ada diceritakan tentang Mi'raj. Kat surah mana? Surah An-Najmi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa. Ini ingat ayat berapa tu? Inda sidratil muntaha. Rupanya memang ada diceritakan. Memang ada diceritakan. Orang tak faham ni, orang tak nampak. Jadi sebab tu kalau kita tengok apa hikmah, kenapa Isra' tu Allah sebut dalam Quran secara jelas, tapi Mi'raj tu Allah sebut sipi-sipi secara sir dalam Quran. Apa hikmah dia? Tu guna otak. Isra' tu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan di atas darat, di muka bumi. Jadi otak manusia boleh terima. Tak jadi masalah, memang boleh pergi pun daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa masalah. Cuma masa tu yang orang tak boleh terima, kenapa laju sangat? Kenapa cepat sangat? Betul tak? Jauh tapi cepat. Tapi kalau zaman sekarang tak ada masalah. Train, seram. Saya daripada Tanjung Malik main Gombak 2 jam. Bawa kereta 12, 13, 14, 15, betul tak? Laju-laju lepas pulang lah. Itu dia contoh maknanya. Kalau zaman sekarang otak kita boleh terima, tak ada masalah. Apa masalah perjalanan? Naik kapal terbang pergi umrah. Dulu orang pergi umrah 2-3 bulan nak pergi Mekah kan. Kapal laut. Sekarang naik kapal laut, betul tak? Sekarang ni 9 jam sampai, 10 jam sampai. Ada yang tak sampai-sampai, sangkut kat KLIA, tiket tak ada. Contoh kan. Jadi contoh. Jadi kat situ kita lihat. Jadi Allah sengaja cerita Isra' tu secara jelas dalam Quran sebab otak manusia boleh terima. Cepat tak cepat tu kita boleh kaitkan dengan teknologi sekarang. Dulu sebab teknologi ni tak ada, tak nampak. Tapi dia ceritakan burak. Seekor jenis satu binatang, haiwan yang sekali dikepakkan sayap dia tu pergi dia sejauh pandangan mata. So sebab nak ceritakan laju dia. Jadi kenapa Allah ceritakan yang Mi'raj tadi tu secara sipi-sipi sama-sama, dan hujungnya pun Nabi yang bertemu Allah di Sidratul Muntaha itu sekadar nama saja, sebab Allah tidak bertempat. Kenapa? Sebab macam tadilah, banyak benda dah cerita dalam Quran pun kau tak terima. Betul tak? Kau tak boleh nak amal. Sekarang kalau semua benda cerita dalam Quran, nanti boleh terima tak? Jadi banyaklah. Sebab tu Isra' Mi'raj tu kaitannya dengan iman. Jadi lebih bagus kan kita jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Tak payah cerita banyak dah. Terima je lah. Sebab yang cakap tu bukannya terberang. Betul tak? Nabi tu Shadiqul Masduq. Benar lagi dibenarkan. Nabi tu orangnya benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar daripada mulut Nabi tu bukan cerita terberang. Bukan macam kita. Betul tak kan? Dan Nabi pun bukan bercakap daripada nafsu dia. Kan? Itu semua kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah dia tu memang orangnya al-amin, orangnya benar, orangnya siddiq, kan bagus kita terima saja. Tapi itu zaman dulu Nabi tu. Dan pun sahabat terbagi kepada berapa. So zaman sekarang ni rupanya ada lagi, zaman teknologi, zaman canggih, zaman madani ni, tamadun hebat sangat kita ni, pun ada lagi orang Islam yang tidak mempercayai Isra' dan Mi'raj. So nak cerita apa iman kita ni macam mana, kan? Itu antara dia lah sebagai renungan dan mukaddimah yang panjang ni. Nak ceritakan tentang sebab Isra'
Mi'raj memang dia ada berkaitan dengan iman kita. Jadi bermakna kalau kita nak berbahas, tengok sisi apa yang kita nak bahas. Sebab ada benda kita tak boleh nak bahas. Tak boleh nak bahas pun. Tapi kita boleh bercerita berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan percitaan-percitaan yang tidak lari daripada Quran dan hadis, sebab dia amat sensitif. Sebab salah perbahasan, salah perbincangan, dia boleh jadi kita ni istihza, maknanya kita menghina, mengolok-olokkan, dan dia boleh merosakkan keimanan kita. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi bila bersembang tentang topik Isra' Mi'raj ni, memang kita tahu banyak perbincangan Nabi sama ada dalam keadaan jasad sekali ataupun ruh semata-mata. Tapi bagi saya, mungkin penonton dekat luar sana pun pertama kali dengar. Ada orang, segolongan orang lah, mungkin mereka hanya mempercayai perjalanan Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kepada Mi'raj yang dinaikkan kepada Sidratul Muntaha tu, mereka tak percaya. Ini kali pertama saya pun, ini kali pertama ni. Samalah umur kau dulu. 23 umur saya 23 tahun. Sekarang umur awak 23 tahun baru dengar benda ni kan. So bermakna berapa lama tu? Kalau maknanya 91, saya dapat cerita tu 91, berapa? Hampir 30 tahun lebih dah. Bayangkan. Jadi kalaulah hamba Allah tadi tu hidup, dia menyebarkan dia punya fahaman tu, berapa ramai masyarakat kita rosak. Sebab tu kita nak kena banyak-banyak berjaga, banyak-banyak beringat. Dan sebab tu kenapa kalau kita tengok salah satu peristiwa besar dalam Islam tu ialah Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj tu memang itu satu perkara yang hikmah pengajaran dia sangat besar, walaupun dia berlaku dalam tempoh yang singkat. Satu malam tadi, pendek, tapi pengajaran dia sangat besar. Sebelum Nabi di Isra' Mi'raj kan, kalau kita tengok ketika itulah berlakunya Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi pun manusia juga macam kita. Sebab tu Nabi kalau ada kala-kalanya bila Nabi rasa drop maknanya lemah, Nabi akan pergi ke Kaabah. So Kaabah tu di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, atau namanya Multazam. Tak besar pun, dia lebihkan dalam satu depa macam itulah. Nabi, jadi dulu setiap kali kalau Nabi lemah, rasa macam hari ni drop sangat lah, tak ada motivasi, Nabi akan pergi dekat Kaabah tadi tu, Nabi akan lekatkan dada dia ke Multazam tu lah. Ni Hajar Aswad, pintu Kaabah, Nabi akan lekatkan dada dia macam tu, pegang macam peluk lah, ibarat macam peluk Kaabah tu lah, tapi Kaabah tu besar kan. Jadi akan letakkan dadanya dekat Kaabah, pipi kanan dekat Kaabah, dan masa itulah Nabi akan menangislah, merintih pada Allah, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. Itu masa dia. Jadi sebelum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, itulah tahun yang dinamakan Amul Huzun, Nabi kematian Abu Talib, bapa saudara yang banyak support dia. Walaupun Abu Talib tu tak beriman, tapi dia banyak support. Sampai dia cakap dekat orang-orang Quraisy ni, siapa nak sakiti Muhammad, sakiti aku dulu. Sampai ke tahap tu, kalau orang Quraisy kejar Nabi pun, Nabi akan lari masuk rumah Abu Talib. Abu Talib berdiri kat pintu. Abang, kau nak buat apa? Macam tu. Kalau berani, main sini macam tu. Memang tak berani lah, sebab Abu Talib pembesar. Jadi walaupun dia tak beriman dengan apa yang Nabi bawa, tapi dia banyak membantu Nabi. Siapa lagi? Isteri dia pun pada tahun itu juga meninggal, Khadijah. Wanita pertama yang beriman dengan apa yang Nabi bawa, yang berkorban jiwa raga dia. Sampai riwayat ada menceritakan sebelum Khadijah nak meninggal tu, ni Rasulullah tengah duduk, Khadijah baring, sampai Khadijah kata apa dekat suami dia, ya Rasulullah, hai suamiku, habis dah, maknanya aku dah tak ada apa dah nak tolong kau dah, habis dah, aku punya harta benda lah apa semua dah infakkan untuk agama, untuk perjuangan kau. Tapi nanti kalau aku dah mati, kalau ada apa lagi yang dekat jasad aku ni, tulang belulang aku ni, kau boleh pakai untuk pertahankan agama, ambil lah, gunalah. Sampai ke tahap tu. Sebab tu kenapa tahun itu dikenali sebagai tahun sedih. Memang Nabi sedih bila sebut Abu Talib, isteri dia, memang Nabi sedih. Sampai saat yang paling menyedihkan tadi itulah, saat sebelum Khadijah nak meninggal, sampai dia tengah sakit. Masa tu pula dia cakap, kalau ada apa-apa lagi yang boleh kau gunakan daripada tubuh aku ni, ini ada sebuah riwayat mengatakan begitulah cerita dia, ambil lah, kalau tulang belulang aku ni boleh digunakan untuk memperjuangkan agama, pakai. Memang Nabi sedih lah. Nabi sedih kan. Kalau kita seorang, bila aku nak mati ni paling boleh kahwin. Contoh lah kan. Nabi keluar, Nabi pun sedih, terlalu sedih. Nabi keluar rumah, Nabi tinggalkan Khadijah sejak terbaring atas, kan? Tilam.
Rasulullah keluar kejap. Tak lama lepas tu Rasulullah masuk dalam keadaan muka yang sangat ceria, seronok. Dia kata, ya wahai Khadijah, dia kata, Allah sampaikan salam kepadamu. Memang Jibril masa itu turun datang beritahu. Jadi Rasulullah kata, wahai Khadijah, Allah sampaikan salam kepadamu. Khadijah bila dengar Rasulullah kata Allah sampaikan salam pada dia, dia terus bangun. Tadi tengah sakit tu, tapi dia dengar. Dia bangun terus disambut salam tadi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata darussalam. Nah, itu antara riwayat lah. Sebab tu kenapa antara wirid yang lepas solat Nabi baca, kita mau baca, itulah antaranya. Nah, itu antara kisah-kisah lah. Yalah, kalau kita nak bahas betul tak betul tu satu hal, tapi amalan ni pun kita dapat daripada alim ulama kan. Jadi mungkin ada kisah dia, begitulah. Jadi memang tahun tu tahun sangat sedih. Nabi pula dengan kawan, dengan sahabat-sahabat yang beriman ni, ketika itu disabotaj, mana dipulaukan. Tak boleh berniaga, tak boleh berjual beli, nak bagi makan pun tak boleh. Tak boleh, kau ada duit macam mana pun kau nak bagi kedai beli, tak ada sambal ambil. Memang. Jadi masa tu Nabi dan para sahabat dipulaukan teruk-teruk. Jadi apa Nabi makan? Kulit-kulit kayu. Kulit kayu Nabi makan, kulit-kulit lembu yang haiwan lama-lama direndam, itu dimakan. Itu sebab tu bila kita sebut Isra' Mi'raj, jangan duk bahas Isra' tu saja, Mi'raj tu saja, nampak apa, jumpa apa kan. Macam-macam tu yang dipotong lidah lah apa semua. Itu cerita tu sebenarnya untuk kita. Sebab tu kalau kita nak bahas lebih-lebih pun, apa faedahnya? Engkau bercakap benar tak? Engkau bohong ke tidak? Engkau jujur ke tidak? Engkau ikhlas ke? Bahasan tu kat situ sebenarnya. Tapi tak apalah boleh diceritakan. Tapi sebelum penceritaan tadi tu, bayangkanlah itulah tahun yang Nabi sangat bersedih. Jadi sebab tu kenapa ayat pertama tadi tu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ujung ayat tu innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah amat mendengar dan melihat. Apa yang dia dengar, apa yang Allah dengar ni, rintihan hamba dia, kekasih dia mengadu lemah, mengadu sakit, dipulaukan apa semua bla bla, mengadu kematian Abu Talib yang banyak bantu dia, Khadijah yang banyak bantu dia. Dia sangat sedih lah apa semua. Dan Allah Maha melihat apa? Melihat kekasih dia tadi itu dihina, dipukul, dipulau, disakiti lah apa semua bla bla bla. So akhirnya Allah beritahu, Muhammad, kalaulah penduduk dunia buat engkau macam ini, so tak apa, aku ambil engkau naik atas, kita tengok penduduk langit macam mana menyambut kedatangan kau. Itu cerita tu. Sebabnya di sebalik kisah-kisah tadi tu, rupanya Isra' Mi'raj ni satu hadiah besar, satu hadiah besar untuk Nabi kita sebenarnya. Dikala penduduk dunia buat macam-macam serabut dekat dia, rupanya penduduk langit tu amat mengalu-alukan sampai satu, ada perbahasan juga dalam kitab menyatakan penduduk langit ni cakap apa dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau penduduk dunia tak nak, tak apa, kau duduk terus ke atas. Kau duduk terus ke atas. Bayangkan sampai ke tahap tu kan? Tapi Nabi kata tak apalah, sebab dia ada tanggungjawab. Itu dia turun bawah kan? Jadi sebenarnya Isra' Mi'raj tu bukan sekadar cerita, bukan sekadar kisah, tapi kalau kita faham makna di dalam tu, dia makin banyak, makin berlapis-lapis kan? Dan sebab antaranya ulama pun menyatakan Isra' Mi'raj itu merupakan satu hadiah besar kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Isra' Mi'raj ni memang banyak sangat. Kalau orang kata nak cerita daripada awal, kenapa Allah panggil Nabi naik dan sebagainya, kesan selepas tu, bagi saya panjang. Tapi kalau untuk hari ni, apa kepentingan untuk umat Islam ataupun masyarakat Malaysia lah, kita kata, untuk kepentingan untuk kita tahu Isra' Mi'raj ni?
Dia satu macam tadi kita dah letak kat mukadimah tadi, itulah cerita tentang keimanan kita. So maknanya setahun sekali ni kalau kita nak muhasabah iman kita ni bagaimana, inilah caranya. Caranya lah. Jadi kat situ lah kita boleh muhasabah. Sebab tu diperlihatkan kepada Nabi tu macam-macam. Dalam perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan macam-macam. Daripada langit 1, langit 2 sampai tu Nabi diperlihatkan macam-macam kan. Jadi kat sinilah yang macam-macam kisah tadi tu dalam Quran kita baca dan kita boleh muhasabah kan, bagaimana sikap kita hari ni, akhlak kita bagaimana sebenarnya kan. Sebab situ kat situ dia akan menunjukkan kita punya keimanan tadi tu kan. Iman tu, iman kita ni levelnya macam mana pula. Level, ialah semua benda tu ada level kan. So kita dah duduk level mana sebenarnya, level acah-acah ke, level syok sendiri ke, ataupun level betul-betul ni kan. Sebab tu contohlah macam sekarang ni kan, dunia even di Malaysia pun bila cerita tentang Palestin contoh kan, Palestin kan, jadi ada yang memang betul-betul kata orang boykot lah, apalah macam-macam kan. Ada 50-50 kan, ada alah syok-syok je orang ni kita, orang ni contohlah buat muffler, buat topi, buat mask yang ada ala Palestin, kononnya macam nak tunjukkan kita punya sokongan kan. Walhal jualan tadi kau tahu tak, hasil jualan tadi sampai tak dekat dia. Betul contoh tak kan? Rupanya dia ambil sempena tadi tu untuk syok-syok, tapi dapat untung kan. Contohlah, saya tak adalah nak kata siapa-siapa pula kan, tidak lah, tapi maknanya contoh kan. Tapi memang kalau kau memang sedekahkan sebahagian tu, alhamdulillah lah, contoh kan. Jadi kat sini sebab kita tak nak jadikan benda tu sekadar semangat sambil-sambil je. Habis cerita Palestin, kita yang jadi Israel pada orang Israel pula contoh kan. Jadi itu sebab tu kat situ kita boleh monitor. Dan kaitan Palestin tu sendiri dengan kita ni, apa kaitan sekarang ni kan? Kita orang Islam, betul tak? Kita umat Nabi Muhammad, kita sembahyang pun Kaabah, kiblat kita Kaabah, bukan Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita baca sejarah, kalau kita tahu kisah, Nabi tu peringkat awal dulu pun masa kat Mekah, dekat Madinah peringkat awal tu pun solat tu masih menghadap Masjidil Aqsa. Kalau kita tahu cerita dia kan. Itu yang kalau kita pergi Madinah, umrah ke haji, kita pergi ziarah, kan ada satu tempat dekat Madinah tu namanya Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Jadi pendapat ulama mengatakan bukan kat situ berlaku, kat masjid tu bukan, tapi di somewhere dekat-dekat situ. Kalau tak silap Nabi pergi satu majlis makan, tak silap ada satu makcik tu dia jemput Nabi dengan sahabat-sahabat dia makan kat situ. Tengah makan tu dah habis makan, Nabi solat zuhur ataupun solat asar, antara dua pendapat. Tengah solat itulah berlakunya peristiwa kan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' kan, cerita tentang Allah sendiri menyatakan dalam Quran bahawa kekasihku ni setiap hari tengok ke langit. Dia tengok ke langit tu sebab apa? Setiap hari tu dia mohon dekat Allah, ya Allah tukarlah kiblat. Datuk aku dulu kiblatnya sini kan, contoh kan. Nabi Ibrahim contoh kan, kiblatnya kat sini, kiblatnya dekat Kaabah tu lah kan. Jadi tukarlah, minta tukarlah kan, minta tu. Itu yang kadang peringkat awal Nabi berdakwah dulu dekat Mekah, dekat Madinah pun Nabi kena parley dengan orang Yahudi ni kan, peringkat awal dulu. Bila Nabi berdakwah, Nabi solat apa semua menghadap Baitul Maqdis, itu Yahudi kata bawa agama baru tapi kiblat sama dengan kita. Bayangkan. Jadi kita kena tahu kisah ni. Bila kita tahu, kita akan faham kan? Bila kita faham, bayangkan kita hari ni diuji. Nabi lagi dahsyat ujian dia. Dia Nabi. Dipeli, dimaki-maki, dikata-kata. Kita tak kisahlah siapa nak peli pun. Contoh. Jadi kalau kita tahu nak bertukar kiblat daripada Masjid Aqsa ke Kaabah tu pun satu hal tu, kisah dia tu. Sampai Allah rakamkan dalam Quran tu, qad nara taqalluba wajhika fis sama', dia kata setiap hari Allah melihat wajah kekasih dia ni, yang tiap-tiap hari kekasih tu tengok ke langit maknanya bukanlah Allah duduk kat langit, tapi maknanya tengok ke atas tu, menghadap Tuhan lah. Ya Allah tukarlah Kaabah, tukarlah ke Kaabah kan. Itu lepas berapa tahun Nabi berjuang tu, Nabi mohon pada Allah, minta tu. Dekat Mekah 13 tahun, dekat Madinah 10 tahun, tapi 2 tahun yang awal tu barulah dapat kelulusan. Maknanya berapa tu? 15 tahun tu Nabi mohon, ya Allah tolonglah, pindahlah
lah Kaabah ke kiblat ke Kaabah apa semua kan. Lepas 15 tahun baru Allah perkenankan. Jadi kat sini kita boleh belajar. Engkau buat apa-apa berapa hari sangat, tiba-tiba minta kat Tuhan kan, nak seketul. Kau siapa? Engkau taubat pun berapa hari, betul tak? Kau sembahyang betul pun berapa hari, betul tak kan? Amalan kau betul pun berapa hari, tiba-tiba kau nak perfect. Nabi tu 15 tahun baru Allah perkenankan. Itu kalau tak silap dalam solat zuhur ataupun solat asar, Nabi tengah solat dengan sahabat-sahabat dia, masa itulah Allah perintahkan tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa pusing ke belakang. Itu ada pendapat mengatakan sahabat duduk belakang Nabi itu pecah jadi dua, jadi tengah-tengah tu kosong, Nabi pun pusing, Nabi jalan ke depan, lepas tu barulah sahabat tu cantum menghadap ke berlawanan lah, arah yang berlawanan. Jadi itu kalau kita tengok kaitan Baitul Maqdis dengan kita orang Islam, kan? Lebih-lebih lagi kat situlah berlakunya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis tu ke langit 1, langit 2, langit 3, kan? Lepas tu memang zaman, kalau kita tengok pun zaman Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar ke apa semua kan, memang Palestin ni dalam pemeliharaan umat Islam tu sendiri, kan? Zaman Sayyidina Umar kalau tak silap, Sayyidina Umar, masa sebenarnya Nabi masa nak di Isra' tu, masa di Isra', selesai sampai Masjid Al-Aqsa. Masa Masjid Al-Aqsa tu Nabi nak di-mi'rajkan ke atas tu. Bila Nabi nak mi'raj tu, Nabi dah naik dengan Nabi Jibril dengan siapa tu? Burak tu. Dah naik tu. Masa tu Burak tak ada dah. Burak kalau tak silap langit 1 dah Burak tak ada. Burak tu daripada Masjid Al-Aqsa ke daripada Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Yang naik tu kalau tak silap ada pendapat mengatakan Burak sudah tak ada dah. Tapi masa Nabi nak naik tu daripada Baitul Maqdis tu, Nabi nak naik tu, bila naik tu ada satu batu yang Nabi pijak tu, batu tu pun nak ikut sama. Batu terapung. Tu yang orang panggil batu terapung tu. Memang kisah dia. Nabi naik je, batu pun naik juga. Lalu Nabi kata, batu kau berhenti. Kau jangan ikut aku. Batu tu berhenti. Dan batu tu yang terapung tu orang panggil tergantung. Okey. Jadi zaman Sayyidina Umar memang batu tu besar lah. Zaman Sayyidina Umar nak buang perkara khurafat, sebab ada yang menyembah batu tadi tu, berhajat dekat batu tu, kerana batu tu special sangat, sampai ada peristiwa mengatakan kalaulah mana-mana ibu yang mengandung lalu bawah batu tu pasti akan gugur kandungan dia, sebab memang menggerunkan batu atas kita kan, debu tu kan. So akhirnya apa yang Sayyidina Umar buat pada tahun dia menjadi Amirul Mukminin tu, jadi khalifah tu, dia perintahkan agar batu tadi tu ditimbun. So akhirnya dia macam bukit lah, supaya tak adalah nampak batu tu terapung. Di kampus lah. So akhirnya batu tu nampak macam duduk atas bukit. Kutip. Dan sekarang tu yang dibuat satu lagi dom tu kan, kalau kita tengok Palestin sekarang ni, kita akan nampak satu bangunan masjid yang kita kata Masjid Al-Aqsa. Itu bukan Masjid Al-Aqsa, itulah the dome tu. Tapi kat situ pun dibuat tempat masjid juga, tempat sembahyang. Sebab Masjid Al-Aqsa tu dia ke depan sikit lagi, memang bangunan tu pun bangunan yang lama usang. Jadi batu tadi tu akhirnya didirikan macam bangunan masjid, dan batu tu masih lagi ada dalam bangunan masjid tu, dan daripada bawah batu tu ditebuk sampai bawah, ditunjukkan bahawa memang batu tu terapung sebenarnya. Jadi bukit yang dibuat tu sekadar bukit saja. Jadi orang sekarang ni pun dah confused. Baitul Maqdis yang mana? Baitul Maqdis sebenarnya bukan yang itu, yang bukan gambar kubah kuning tu, bukan. Itu the dome sebenarnya. Itulah. Jadi Baitul Maqdis depan sikit. Sebab Baitul Maqdis ni yang tapak Nabi Sulaiman dulu tu, yang orang nak sangat, kononnya di bawah tu lah ada harta karun lah, apa semua orang cuba nak ambil lah, apa semua tu antaranya. Dan tapak Baitul Maqdis tu lah yang diwakafkan zaman Nabi Daud. Kalau kita baca sejarah dia, jadi Nabi Daud ni dulu ada pengikut. Jadi ada salah seorang pengikutnya tu namanya Nasuha. Nama pengikut tu Nasuha. Jadi satu hari Nasuha ni buat salah. Akhirnya dia minta ampun pada Allah, minta ampun pada Nabi Daud. Nabi Daud, kalau wahai Nasuha, kalau kamu dah betul-betul bertaubat,
Tu dia. Kalau kamu dah betul-betul taubat, satu, minta ampun pada Allah, dua, menyesal, dan ketiga, kamu kena mengaji, menuntut ilmu bersungguh-sungguh, kan? Dan yang keempat, kamu kena wakafkan sebidang tanah. Ni taubat zaman Nabi Daud. Sebab setiap Nabi tu ada. Kalau taubat zaman kita sekarang ni, kita minta ampun, menyesal, jangan ulang kan. Kalau dia dengan manusia, kita kena minta halal. Tapi zaman Nabi Daud tadi menyesal, minta ampun, menyesal, kena mengaji, menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Wakafkan. Lepas tu kamu kena wakafkan sebidang tanah. Jadi tanah itulah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa yang kemudiannya di zaman Nabi Sulaiman kan anak Nabi Daud, dibina kat situ sebenarnya. Tu cerita tu kan. Jadi kisah-kisah tadi tu pun kadang ada orang tahu, ada orang tak tahu kan. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Tapi kisah tadi tu sebenarnya kalau dicampur-campur semua, untuk apa sebenarnya? Menjadikan kita benar-benar faham. So daripada kisah-kisah tadi, cerita-cerita tadi tu, untuk apa sebenarnya? Untuk menjadikan kita ni faham. Bila kita faham perkara, kita faham situasi, kita faham agama kita, mudahlah kita nak beramal, kita nak menerima, kita nak meyakini kan. Tapi bila mana kisah-kisah tadi tu, cerita tu sekadar cerita saja, buat syok saja. Tu kadang orang kita nak ada sesuatu, dia cari lagi cerita lagi, sebab tu ada ustaz-ustaz kita pula jenis dia suka dengar ceramah ustaz-ustaz, sebab dia ustaz tu bercerita kisah. Tapi kesimpulan daripada kisah tadi tu apa kan? Kalau bukan Allah nak bagi kita faham, Allah nak bagi kita benar-benar yakin dan beriman kan? Lebih-lebih lagi peristiwa tadi tu peristiwa yang memang tak boleh nak cerita sekarang apa. Benda tu dah tak ada, betul tak? Yang berlaku ketika itu cuma Nabi, Malaikat Jibril, betul tak? Burak, itu je. Dah tak ada siapa lah kan? Tak ada siapa. Kalau sahabat ikut ke, mungkin sahabat tu boleh cerita pada anak bini dia, benda tu sampai pada kita. Tak ada. Jadi memang semata-mata sekarang ni benda tu bercerita di Quran, bercerita di hadis kan? Dan selebihnya tu memang kita tak tahu apa kan? Jadi mudah-mudahan bila kita dengar tadi kisah-kisah orang dulu, macam contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang di sini mendapat gelaran orang yang percaya lagi mempercayai. Jadi apa salahnya dan kita ikut dia tanpa kita nak petikaikan yang bagai-bagai. Lebih lagi kita fokus pada diri kita. Kita nanti amalan kita ni bagaimana, Allah terima tak kita, betul tak kan? Jadi tiba-tiba bab Nabi tu kita nak bahas bujak, saya percaya dengan Isra' Mi'raj, saya tak percaya kan? Padahal sebenarnya perkara tu dah bukan perkara yang perlu dibincangkan. Bahkan kita boleh ambil iktibar kan? Tentu kalau dulu zaman Nabi dulu 1400 tahun dulu berlaku Isra' tu, maknanya Nabi naik satu kenderaan yang namanya Burak kan? Zaman tu pun dah canggih. Katalah kalau Burak tu ada zaman sekarang, kok roket kita pun kalah. Betul tak kan? Sebab zaman tu pun dah ada teknologi. Semua benda tadi tu tak diceritakan lah situasinya bagaimana kan. Nabi melepasi masa. Bayangkan Nabi diperlihatkan syurga neraka. Kiamat tak, kita dengar syurga neraka tu akan jadi bila berlakunya kiamat. Betul, bila dunia dia dah musnah apa semua, barulah ada mahsyar, ada syurga, ada neraka. Tapi Nabi dah pergi. Nabi dah pergi tengok benda tu. So macam mana? Jadi kita tak payah bahas lah waktu tu berhenti ke, Nabi tembus ke. Memanglah kalau nak ceritakan macam tu, dia akan jadi filem lah pula kan. Macam tu kan. Tu yang ada pintu masuk, pintu keluar. Kita dah terbayang lah macam cerita Marvelous ni kan. Avengers ni masuk sana keluar sini, jumper ke macam tu kan. Tapi tak apalah, itulah antara mungkin kalau kita nak fizikal ke benda tu, itulah mungkin rupa dia. Tapi bila kita tak tahu macam mana. So bayangkan Nabi telah ditembuskan masa, telah diperlihatkan syurga, telah diperlihatkan neraka. Nabi bawa balik cerita tu pada kita. Nabi beritahu penduduk syurga ni ramainya apa, penduduk neraka ni ramainya apa. So ini cerita ni sekadar cerita ke apa sebenarnya? Jadi rupanya Nabi bercerita pada kita, dia beritahu pada umat dia kan? Nabi sayang, aku sayang pada kamu semua ni. Jadi beringatlah. Ini pengajaran-pengajaran, ini iktibar, ini panduan-panduan kan? Jadi sebab tu kita kena terimalah perkara tadi tu. Dan di sini kita belajar menerima tanpa kita berbahas. Kan? Ada satu kisah, ini seorang ulama
Ibn Arabi ni memang ratusan tahun dulu lah. Ibn Arabi ni seorang ulama tasawuf lah, yang terkenal lah, kan. Sebab tu ada perbahasan tasawuf Ibn Arabi itu antaranya. Orang duk bahas kan. Tu kadang saya malah nak cakap lah, kita ni tasawuf kita pun berapa sangat, tiba-tiba kau nak bahas sifu macam tu kan. Tapi tak apalah, silalah. Sebab memang ada orang yang suka berbahas, okey je, tak ada masalah, ya. Jadi pernah satu ketika Ibn Arabi ni dia duduk di satu tempat, dan ada satu ulama lagi, kalau tak silap Imam Fakhr Razi. Imam Fakhr Razi ni seorang ulama yang hebat dalam ilmu balaghah, tak silap. Balaghah, mantik lah apa semua. Dia memang suka berhujah. Dan ketika itu dia sedang nazak nak mati. Jadi sedang nazak nak mati ni pun dia berbahas dengan syaitan masa tu. Syaitan tanya dia hujah, Tuhan ada ke, bla 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 apa semua. Jadi memang dalam dia nazak tu berlaku perbahasan yang panjang dengan syaitan tadi. Sebab tu kalau kita nak berhujah tak sudah-sudah ni, kadang syaitan lagi pandai. Dia hidup lagi lama, betul tak kan? Berapa nabi, berapa orang soleh, orang wali-wali dia dah sesatkan. Jadi sebab tu kalau kita nak berbahas tak sudah. Sebab tu kadang ada jalan untuk mudah hidup kita tenang. Sebab takkanlah selama ini kita kena tipu, ya. Sampai ke satu tahap tu, ni hujah paling akhir ni. Maknanya kalau imam tadi tu salah jawab, maknanya mati dalam kafir dia. Tu dia. Sebab dia layar ni, kisah ni ada cerita dalam kitab lah. Jangan terkejut pula macam mana dia nak mati, tahu tak? Maknanya orang yang nak mati, dia sebelum nak mati, dia pun kadang dia sempat cerita. Kadang sakarat tu nampak macam pendek, ada kadang tu macam panjang kan. Nantilah kita nak mati, nanti kita buat macam mana kan. Jadi rupanya ujung sekali tu ada satu soalan tentang keimanan kepada Tuhan tu perlu dalil ke tak berdalil. Sebab kalau kita nak bahas ni semua ada dalil, hujah Quran, hujah kan? Ujung sekali tu nak selesaikan soalan tadi tu, dia dah tersekat dia. Ulama tadi tu tersekat, dah bingung dah nak jawab macam mana ni. Masa itulah Ibn Arabi ni daripada kejauhan dia tahu apa yang sedang berlaku kepada Imam Fakhr Razi tadi tu. Dia sedang nazak dan sedang sangkut dekat soalan tadi tu. Daripada jauh dia jerit. Kalau tak silap, dia jerit apa dia? Ada saya lupa ayat tadi, tapi maknanya sampai ke satu tahap beriman ni tak perlu dalil. Bila dalil maknanya itu tahap yang paling tinggi. Kalau kau nak cerita tentang keimanan ni, kalau nak cerita dalil 1, dalil 2, dalil 3, kau iman lah, kau yakin lah. Kau maknanya yakin tu ada Tuhan, yakinlah sudah. Janganlah dalil. Kalau nak cerita dalil memang dah banyak. Adanya alam ni, adanya itu, ada ini, macam-macam kan. Tapi nantilah bila tanya macam-macam, semua nak berjawab. So hujung dari itu, maknanya al-iman bila dalil. Maknanya yang penting sekarang ni kau beriman je, tak payahlah sibuk pasal dalil-dalil tu. Sebab dah terbukti, maknanya dah terbukti, maknanya Tuhan tu ada, benda tu semua dah bukti dah. Kau nak bahas apa lagi kan? Jadi level bila kita cerita tentang keimanan tu tanpa macam-macam cerita tadi tu, itu sebenarnya lagi tinggi dan hebat. Jadi bila dijawab saja perkataan tadi tu, Ibn Arabi tu jerit pada jawab, dia pun cakap, lepas tu syaitan pun tu cerita kisah. Jadi begitulah kita hari ni. Isra' Mi'raj ni maknanya di sinilah yang bina kita punya kekuatan. Sebab barang tadi tu kita tak nampak, tapi cerita tu kita boleh terima daripada siapa? Daripada Nabi. So maknanya takkanlah Nabi tu nak tipu kita, Nabi tu nak terberang kita. Apatah lagi kemuncaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita jangan habis dekat perbincangan perbahasan tanpa untuk keimanan kita tadi. So ini antara perkara yang kita kena clear, jelas lah, tak salah kita nak bertanya kan. Sebab tu kalau nak bertanya pun masuk skop yang betul. Maknanya dalam perbahasan ilmu tauhid kita belajar dekat situ, nanti mungkin ustaz-ustazah kita akan bahas lah kan. Perbahasan tu pun nak kena beringat macam mana. Contoh macam bila sebut sampailah Nabi tu langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7 kan. Sampai kat 7 tu pun akhirnya memang Jibril pun tak boleh naik. Kat Jibril pun kau Muhammad kau kena naik seorang tu kan.
sebab kami sampai level ni je lah kan. Yang Nabi-Nabi sebelum tu lagi lah memang tak boleh pun kan. Itu yang kononnya bila dah bertemu Allah, Nabi dah bertemu Allah, dapat perintah solat kan, solat fardu yang 50 waktu tadi tu kan. Lepas tu turun, diskaun lagi kan, jumpa Nabi Musa kan. So akhirnya daripada 50 tinggal 5 kan. Bila sampai kat situ, kita pun cakap kenapa Nabi tak naik sekali lagi. Kalau Nabi naik sekali lagi kan diskaun habis. Itulah orang kita punya pemikiran kan. Kalau nak lagi kurang, naik lagi ya kan. Sebab ingat sebenarnya kita dah fikir Nabi bila naik turun kurang, naik turun kurang, naik turun kurang. Jadi at least paling ujung tu kalau Nabi naik kan boleh kurang terus, maknanya tak adalah solat tadi kan. Walhasil sebenarnya kalau kita fikir, bukan Allah tak boleh bagi terus, Nabi naik je terus, okay bagi 5, betul tak? Kenapa Nabi bagi 10, Allah bagi 10 dulu kan? Lepas tu jumpa Nabi Musa, Nabi kata minta lah kurangkan semua. Kalau Nabi naik kurang, turun, naik lagi turun. Jadi kita berfikir, kononnya turun naik Nabi tu untuk diskaun. Rupanya kalau kita fikir betul-betul, tidak. Yang Allah bagi turun naik tu apa sebenarnya? Allah nak bagi peluang kepada kekasih dia untuk melihat dia banyak kali. Kalau sekali naik 5, sekali je. Tapi kenapa Allah bagi 50? Supaya turun naik. Memanglah kita kata minta kurang, minta kurang. Tapi bukan cerita pasal kurang. Sebenarnya Allah nak bagi peluang kepada Nabi itu untuk melihat. Aku turun ni, aku ni orang Allah. Orang PM, orang agung ni. Tu yang bila Nabi turun tu, Nabi buat terus dakwah terang-terangan. Nabi tak cerita apa, mati pun mati lah. Nabi langgar semua. Tu satu. Dan yang kedua, yang cerita tentang Mi'raj tadi tu, yang Nabi Mi'raj, itu yang bila Nabi turun, Nabi kata apa dia? As-salah mi'rajul mu'min. Kita tak dapat macam mana yang Nabi dapat. Mana? Memang tak boleh pun. Jadi kalau kamu nak rasakan apa yang aku rasakan, apa aku dapat, solatlah banyak-banyak. Sebab lebih-lebih lagi solat tu pula dapat masa Nabi Mi'raj. Jadi mana kita nak semangat Mi'raj tadi tu, solatlah banyak-banyak. Belajar kan, solat dengan Tuhan, kerana Tuhan, untuk Allah. Betulkan solat kita, kualitikan solat kita, fahami betul-betul makna solat kita kan. Nabi yang susah, yang Nabi tu pun solat dia satu hari ratusan rakaat sunatnya campur fardunya. Kita yang macam ni solat sempoi-sempoi je contoh. Jadi macam mana Allah nak tolong kita? Jadi banyaklah pengajaran yang kita boleh perolehi. Dan sebenarnya perbahasan Isra' Mi'raj ni pun memang tak habis. Sampai sekarang masih sampai sekarang. Nak cerita teknologi, lagilah. Nak cerita Palestin, lagilah macam-macam. Nak cerita tentang agama itu sendiri. Kan? Agama itu sendiri. Maknanya, kalau kita ni perjuangkan agama, perjuangkanlah. Bukan bermakna bila kita perjuangkan, confirm dekat dunia kau selamat, kau dapat duit banyak, kau tak mati kelaparan, kau tak terbakar, kau tak banjir. Kan? Contoh kan? Bukan macam tu. Sebab semua orang diuji. Betul tak kan? Jadi maknanya bila kita berjuang tiba-tiba jalan kita selamat kan? Kita tak diuji dengan kesusahan tadi. So silalah, tak ada masalah. Jadi maknanya tak adalah cakap bila kita buat kerja Allah jaga kita kan? Tapi macam tadilah, jaga kita selamat dia boleh banjir. Tapi bila kita buat kerja Allah juga, kita tenggelam dalam banjir. Macam benar Allah tak tolong kita? Tak. Jadi itu antara makna-makna yang sebenarnya kita boleh fahami dengan kita menelusuri kisah Isra' Mi'raj itu sendiri. Walaupun memang benda tu kita tak boleh nak ni, tapi dengan berpaksikan kepada iman kita tadi, itulah sebenarnya dia akan mandu kita. Baik. Jadi Ustaz, kalau ikutkan nak bincangkan Isra' Mi'raj ni 2-3 hari pun tak habis. Banyak cerita tentang Isra' Mi'raj ni. Jadi mungkin nak minta Ustaz kongsi sikit lah rumusan, dan mungkin kongsikan sedikitlah nasihat kepada penuntut kita di luar sana tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini. Mungkin sebenarnya walaupun kedengaran agak pelik, tapi hari ini kita ada juga golongan yang masih meragui tentang, kalau nak kaitkan dengan teknologi sekarang, orang kata kalau dulu impossible lah untuk bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, naik pula ke Sidratul Muntaha, macam mana naik tu, diperlihat pula syurga dan neraka, macam mana diperlihatkan itu. Orang kata
mereka kalau nak kaitkan dengan teknologi, orang kata sekarang teknologi pun ada yang mungkin boleh, tapi macam mana nak naik ke langit tu, tapi mungkinlah Ustaz boleh buat rumusan dan kongsikan sedikit nasihat kepada penonton di luar sana. Betul. Jadi ini untuk kita bersamalah, terutamanya saya yang bercakap ni. Jadi sebenarnya memang Isra' Mi'raj ni dia punya kunci dia punya dasar dia memang ceritanya keimanan, belief kita, kepercayaan kita kan. Jadi bila sebut iman, dan bukan semua benda tu mesti nak kena ceritakan. Oh ada baru yakin. Tidak. Sebab sains tu sendiri pun tak semestinya boleh dijadikan bukti. Contoh kan. Cuma memang betul lah kita belajar. Ditanya apa bukti Allah tu adanya alam ini. Betul tak kan? Sebab takkan alam ni jadi sendiri. Kereta pun ada yang jadi kan. Jadi apatah lagi. Itu betul lah tu dia punya konsep dia, tapi sampai ke satu tahap macam tu lah Isra' Mi'raj ni kita tak lalui, kita tak nampak, tapi kita tahu pak cerita je Nabi sebut 1, 2, 3, 4, 5. Kat situ maknanya ini menguji iman kita. Kat mana iman kita tadi tu? Kita tengok 4 golongan tadi tu, makin yakin, tak yakin, memang awal-awal lagi tak yakin, tapi hujungnya jadi yakin, macam cerita kisah Hamzah. So kat situ kita muhasabah. Jadi jalan ni pula bukan jalan sekadar cerita kisah saja tanpa kita mempelajari. So kena belajar ilmu tauhid, kita kena belajar supaya kita tahu sahnya iman kita bagaimana. Contoh macam orang tanyalah apa itu iman. Iman tu apa dia? Iqrar bil lisan, apa tu kan? Tasdiq bil qalb kan? Lepas tu af'al bil arkan. So maknanya iman tu bukan sekadar aku percaya kan. Tapi bila tanya bukti dia mana? Tak boleh nak. So kena adalah dalil-dalil hujah-hujah. Satu, lepas tu jangan duduk diam saja, kena buat pula. Betul tak kan? Amal. Kau dah percaya pada Isra' Mi'raj tak beramal, tak boleh lah. Jadi maknanya sekadar ada keimanan, keyakinan, tapi kalau tak berbuat, maknanya benda tu tak sah juga. Jadi sebab tu kita ambillah Isra' Mi'raj ni sebagai satu pengajaran, bukan sekadar untuk kita renung muhasabah tentang keimanan, tapi perjalanan ilmu kita sendiri. Tak sekarang ni zaman teknologi canggih, memang kita boleh petik, tuan-tuan boleh buka kita punya podcast kalau nak cerita perbincangan apa-apa, tapi itu sekadar perbincangan, perbahasan. Tapi kalau secara ilmiahnya nak belajar, kena berguru, kena beli kitab, kena mengajar, pergi jumpa guru, belajar betul-betul, barulah ilmu kita tadi tu dia punya sandarannya adalah yang benar. Jadi barulah kita ni ibarat kata orang, dan kita bukanlah iman kosong, bukanlah beramal kosong, tapi berpandukan kepada ilmu yang benar, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ghazali Ibrahim atas perkongsian yang saya kira sangat menarik. Khusyuk sangat ni saya mendengarnya. Jadi kalau penonton di luar sana rasa topik episod kali ini sangat menarik, jangan lupa untuk saksikan episod-episod seterusnya di podcast Sembang Tirai Prihatin ataupun kita panggil STP. Apa topik selepas ini, siapa panel yang kita akan jemput, nantikan. Jadi jangan lupa untuk follow ke semua social media Yayasan Easy Prihatin. Kita ada di Facebook, TikTok, Instagram, dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe YouTube Yayasan Easy Prihatin untuk lihat video podcast secara penuh, dan nantikan episod-episod seterusnya. Tajuk apa, siapa panel, nantikan. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.